Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Suraya binti Asnaradi. Saya pemegang nombor matrik C20A1329. Saya akan membentangkan reka bentuk bekas pelitup muka dan layar. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan konsep reka bentuk. Konsep reka bentuk ini mesra dipanggil tema. Ia juga merupakan satu proses perancangan dalam menyediakan bahan untuk digunakan ketika membuat rekaan. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan konsep reka bentuk. Konsep reka bentuk terbagi kepada 6, iaitu penyataan reka bentuk, masalah reka bentuk, objektif reka bentuk, kriteria reka bentuk, mempengaruhi reka bentuk dan pasaran sasaran. Saya akan teruskan dengan penyataan reka bentuk. Penyataan reka bentuk terbagi kepada 4, iaitu ringan, ia mudah dibawa, sesuatu benda yang penting, dan yang terakhir ia boleh disimpul jika tidak digunakan. Jika kita lihat yang pertama, mudah dibawa. Ia mudah dibawa kerana bekas pelitup muka itu bersaiz kecil. Ia bukanlah sesuatu beban untuk kita membawa. Seterusnya, ia juga ringan dan boleh digantungkan di lengan ataupun leher. Seterusnya, sesuatu yang penting. Hal ini dikatakan demikian kerana pada era kini pelitup muka merupakan sesuatu benda yang penting di negara kita agar kita sentiasa berada dalam keadaan selamat. Seterusnya, boleh disimpul jika tidak menggunakannya. Hal ini kerana ia khusus kepada layar, kerana jika kita tidak menggunakan layar tersebut, kita boleh menyimpul layar tersebut dan simpan dalam bekas pelitup muka. Selain itu, objektif reka bentuk. Objektif reka bentuk ini adalah untuk memenuhi kehendak pengguna. Kebanyakan pengguna memerlukan bekas pelitup muka yang bersaiz kecil agar mereka dapat membawa pelitup muka yang lain sebagai simpanan mereka. Sekiranya berlaku kejadian putus tali pelitup muka, mereka ada pelitup muka yang lain untuk digantikannya. Layar juga mempunyai masalah, iaitu layar mudah putus ataupun hilang. Tidak lupa juga layar ini juga mudah tersimpul mati dan ia agak sukar untuk kita membuka ikatan tersebut. Kriteria reka bentuk juga terdapat dalam konsep reka bentuk, di mana kriteria yang pertama ialah reka bentuk tersebut dapat berfungsi dengan baik. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan rekaan ini, ia dapat membantu para pengguna untuk menggunakan mas dengan lebih kerap. Yang seterusnya ialah mesra pengguna. Hal ini kerana ia dikatakan mesra pengguna kerana para pengguna dapat menggantikan mas mereka sekiranya ada bekas untuk mereka membawa mas yang lain. Jadi, mereka tidak perlu menggunakan mas yang sama dalam jangka masa yang panjang. Kriteria yang terakhir ialah ergonomik. Ergonomik ini merupakan hubungan antara manusia dengan peralatan, di mana ia dapat memudahkan manusia dengan menggunakan alatan tersebut. Sebagai contoh, gabungan bekas mas dan juga layar dapat membantu memudahkan pengguna menggunakan rekaan tersebut. Dipengaruhi ini juga merupakan konsep reka bentuk. Reka bentuk dipengaruhi ini terbahagi kepada 2, iaitu kebebasan mencipta reka bentuk mengikut cita rasa dan kebebasan memilih mengikut kemampuan masing-masing. Kebebasan memilih mengikut kemampuan ini dapat dilihat sekiranya
individu tersebut ingin mereka sesuatu rekaan atau sesuatu produk, ia perlulah bermula dengan kemampuan masing-masing. Kebebasan mencipta reka bentuk mengikut cita rasa juga dapat dilihat dalam reka bentuk dipengaruhi. Sekiranya individu tersebut mencipta reka bentuk mengikut cita rasa mereka, ia akan berpuas hati dengan hasil rekaan mereka sendiri. Reka bentuk yang terakhir ialah pasaran sasaran. Pasaran sasaran bagi reka bentuk ini khusus untuk kaum wanita dan kanak-kanak. Hal ini dikatakan demikian kerana kaum wanita amat menggemari akan aksesori, manakala bagi kanak-kanak pula ia dapat memudahkan mereka kerana seperti sedia maklum, kanak-kanak ada yang buas dan nakal. Jadi rekaan layout ini dapat digantungkan di leher anak-anak mereka. Terima kasih.